Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita bersiaran sekali lagi bersama Suara Anak Madani pada tahun 2024, tahun baru Masihi, langsung dari Pusat Penyiaran Aswara bersama kru dari Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia Madani, aman sejahtera. Saya ingin mulai malam ini dengan pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apakah yang paling berat di dunia ini? Pertanyaan beliau, apakah yang paling berat di dunia ini? Ada yang beri jawapan besi, gajah, dan Imam Ghazali menyatakan jawapan-jawapan itu hampir benar. Namun, beliau meneruskan ayatnya. Yang paling berat di dunia ini ialah memegang amanah. Sungguhnya di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud sungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Seperti biasa malam ini kita bersiaran dalam platform Suara Anak Madani untuk menyampaikan secara langsung suara rakyat kepada individu dan pimpinan yang diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus negara, dan tentunya bagi memastikan dasar-dasar yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dalam usaha dan ikhtiar kita untuk membangun Malaysia Madani. Dan pada malam ini kita dimuliakan dengan tetamu yang punyai amanah yang cukup besar, iaitu Menteri Pendidikan Yang Berhormat Puan Fadlina Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Wabi? Alhamdulillah seadanya.
nampak bersemangat walaupun saya percaya ini banyak program sampai ke malam. Betul, betul. Bagaimana sekarang ni selepas tahun? Saya mungkin di luar sana ramai tidak tahu menteri kita ni merupakan seorang peguam yang tersohor. Dunia peguam lebih mencabar atau dunia kementerian ni menjadi menteri ini lebih mencabar? Silakan Wabi. Terima kasih Datuk Seri Samsul Iskandar. 20 tahun saya dalam bidang peguam ini, saya fikir kemuncak karier itu telah pun saya capai. Ya. Maksudnya kalau ada kes yang datang, kita sudah boleh baca tendensi kes ini, kecenderungannya untuk menang atau kalah. Ya. Jadi berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan case law yang ada. Dan itu lebih mudah. Kerana kalau dalam pendidikan ini, saya tidak boleh kalah. Ya. Kerana yang menang adalah kejahilan dan kebodohan. Jadi maknanya, saya tidak boleh kalah dalam pendidikan ini. Ya. Sebab itu sekarang ni orang tengah kecoh pasal SD ni, Datuk Seri. Ya. SD itu sepatutnya semua untuk saya. Untuk memastikan kebodohan dan kejahilan tidak menang. Jadi semua pembangkang sepatutnya bersatu, SD untuk saya. Jadi ini yang gelak dah. Tapi ini yang kita namakan bahawa pendidikan ini cukup penting untuk semua. Ya. Pembangkang tak boleh lihat ia sebagai isu politik semata-mata. Pemegang taruh kita tidak boleh lihat ia dalam soal yang maknanya ketidakfungsian semata-mata, tetapi harus membina bersama. Ya. Kerana ia bukan semudah kita, maknanya mendidik manusia ini tidak semudah kita mencetak barang di kilang. Kalau mencetak manusia itu mudah, Datuk Seri. Ya. Saya bina kilang saja, saya tak payah buat sekolah, saya tak perlu latih guru. Maknanya kita boleh cetak saja manusia kita nak macam mana. Nak anak suara madani kita cetak. Nak anak maknanya pendidikan manusiawi kita cetak. Tapi ia tidak. Ia adalah proses. Sebab itu bagi saya, pendidikan harus menang di mana sahaja ia berada. Dan kalau kita tidak menang, we can't afford untuk memastikan kejahilan dan kebodohan itu menguasai masyarakat kita. Ya, pendidikan harus menang, motivasinya sangat tinggi, tapi reality check. Kita lihat nampak lebih ramai rakyat di luar sana dan tentunya pemegang taruh dalam bidang pendidikan ni lebih senang mengkritik berbanding memberikan kredit ataupun pujian atas usaha yang telah dilakukan, baik dari segi aspek silibusnya, tenaga pengajarnya, sampai ke benda yang kecil-kecil lah seperti fasiliti sekolah asrama dan sebagainya. Jadi kritikan ni pula datang bukan daripada orang biasa-biasa kan, tapi tokoh pendidik, ahli akademik, ada juga mereka yang terlibat lama dalam bidang kependidikan ini, ibu bapa, para pelajar. Jadi bagaimana Menteri Pendidikan Malaysia di bawah PMX ini berdepan dengan kritikan-kritikan seperti ini? Kerana saya yakin mereka sebenarnya sebahagian besarnya mahukan sesuatu yang lebih baik. Kerana kita tahu pendidikan ni seperti mana yang Muhammad sebut tadi, ianya satu proses, bukan satu benda yang segera. Dari awal lagi Datuk Seri, saya sudah sebut bahawa KPM ini bukan semata-mata Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi KPM adalah kami pro mendengar. Jadi maknanya kita sedia mendengar dan sedia mengambil langkah-langkah untuk perubahan itu. Ya. Jadi sebab itu saya fikir ketika menerajui Kementerian Pendidikan ini, antara asas penting ataupun benchmark yang saya buat adalah sesi libat urus. Maknanya pemegang taruh ini yang semua Datuk Seri sebut tadi dalam kumpulan pemegang taruh kami itu dilibatkan dalam semua proses. Ya. Kita nak pendidikan kita ini maknanya dirasai sehingga ke akar rumput. Sebab itu saya bagi contoh Datuk Seri. Kenapa kita untuk kurikulum 2027 hashtagnya adalah kurikulum kita. Kerana kita nak kurikulum ini dibicarakan oleh semua rakyat. Dibicarakan oleh semua pemegang taruh kita dalam konteks apa yang mereka mahukan untuk pendidikan
di Malaysia ini. Ya. Sebab tu kita susun, Datuk Seri, jerayawaranya, selibat urusnya, dan perbincangan-perbincangan ini harus sampai sehinggalah kita dapat simpulkan ini kurikulum kita. Dan hasrat itu kita telah laksanakan melalui pelbagai fasa dan peringkat. Ya. Dan hasilnya hari ini kita dapat melihat apa sebenarnya masyarakat mahu daripada pendidikan kita. Jadi saya rasa sangat bertuah kerana pendidikan ini dilihat sebagai sektor yang sangat penting dan semua suara kita angkat dan kita dengar untuk kita tambah baik. Apatah lagi yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menekankan soal mutu pendidikan. Jadi kalau tidak ada suara-suara ini, yang saya fikir kritikan macam mana pun Datuk Seri, semuanya lah untuk kebaikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pendidikan Negara. Pedihlah sikit, itu biasa. Ya? Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengambil pandangan-pandangan ini untuk membuat koreksi, menambah baik dan juga melihat bagaimana kita menyusun semula pendidikan negara ini. So kurikulum kita 2027 tapi dalam masa sama saya percaya kementerian juga mempunyai pelan pembangunan pendidikan. Ya. 2013 sampai 2025. Betul. Sekarang ni tahun 2024. Betul. Jadi Kita bagaimana nak di soft landing lah. dirancang, dicerakinkan antara kedua. Saya fikir ini penting untuk saya barangkali membuat sedikit penjelasan tentang naratif. Jangan sangka pelan ini bila 2013 hingga 2025 maknanya ia berakhir 2025. Ia tidak jadi begitu. Ia adalah proses kita melihat bagaimana rangka blueprint ini kemudian diangkat semula dalam konteks maknanya pendidikan, pelan pendidikan yang baru. Jadi sebab itu soft landing ini sangat penting. Setiap tahun Datuk Seri kita keluarkan laporan pelan pembangunan ini. Jadi kita akan lihat mana segmen yang perlu kita baiki, mana segmen yang memang kita harus kerja keras. Sebagai contoh 2022, ya, kita menyaksikan enrolment terbaik dalam konteks akses pendidikan anak-anak kita, prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Cuma halangan kita apa? Apa kendala besar kita dalam enrolment dan akses pendidikan ini? Dasar pendidikan wajib kita hanya untuk sekolah rendah. Kita tak ada dasar pendidikan wajib untuk sekolah menengah dan juga dasar pendidikan wajib untuk prasekolah. So sedikit kendala tetapi movement itu berlaku dengan advokasi dan maknanya penekanan kita kepada pendidikan yang sangat penting bermula daripada prasekolah. Sebab itu saya fikir bila kita mulakan dengan belanjawan peluasan prasekolah ini, ia menjadikan ia satu maknanya agenda penting memulakan pendidikan seawal 5-6 tahun di peringkat prasekolah. Sebab itu juga dalam belanjawan kita tak kompromi soal rancangan makanan tambahan ini untuk semua prasekolah kita. Maknanya soal malnutrisi kita harus maknanya tangani daripada awal. Soal intervensi untuk memastikan bahawa anak-anak ini sama ada mereka akan meneruskan kelas di arus perdana ataupun berkeperluan khas, kita mulakan daripada awal. Maknanya intervensi itu harus bermula di peringkat prasekolah. Ya. Jadi enrolment meningkat dan peluasan prasekolah ini mesti terus dipertingkatkan untuk memastikan akses pendidikan ini dapat kita tangani pada awal. Kesannya apa? Kesannya soal keciciran dapat kita tangani. Ya. Soal melihat kepada yang dinamakan menoktahkan kemiskinan. Kalau yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut menoktahkan kemiskinan, tapi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia menoktahkan kemiskinan akses pendidikan. Ini kena kerja keras, bukan saja di peringkat kementerian, tapi semua pemegang taruh kita harus memberikan komitmen yang sama dalam soal memastikan akses pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi kita punyai fokus untuk pastikan akses kepada pendidikan ini berjalan dengan baik. Betul. Daripada awal lagi. Betul. Dan tentulah bila ianya berkembang, maka akhirnya ada juga penilaian dari segi pencapaian pendidikan. Saya mungkin tidak mahir dalam bidang pendidikan ini, tetapi antara laporan-laporan yang selalu menjadi rujukan adalah laporan PISA, Program for International Student Assessment. Betul. Jadi kita lihat dari segi laporan PISA ini tadi, pencapaian pendidikan Malaysia ini sedikit merosot akibat daripada pandemik. Jadi bagaimana KPM sendiri melihat isu ini untuk memastikan agar tahun 2024 ini prestasi pendidikan dapat kita tingkatkan dengan lebih baik? Sebenarnya Datuk Seri, dia
PISA ni salah satulah, kita ada Teams, dan apabila saya merajui Kementerian Pendidikan Malaysia, saya tambah lagi kita ada CPAM khas untuk melihat benchmark kita di peringkat Asia Tenggara. Jadi kita tambah lagi, maknanya benchmark itu tidak semata-mata kepada PISA. Tapi naratif PISA ini penting untuk kita lihat juga beberapa aspek dari segi keseluruhan perkembangan dan juga hentaman pandemik itu. Maknanya sebelum itu, trajektori kita untuk meningkatkan keputusan PISA itu memang dengan segala plan dan perancangan dan prakarsa-prakarsa yang dilaksanakan oleh KPM memang menunjukkan peningkatan. Hentaman pandemik ini memang memberikan kesan kepada seluruh negara. Tapi apa yang membezakan kita dengan negara-negara lain? Ya, semua negara menghadapi hentaman pandemik, tetapi yang membezakan antara satu negara dengan satu negara lain adalah inisiatif kerajaan ketika pandemik itu. Bagaimana soal internet, bagaimana soal peranti, bagaimana soal akses anak-anak ini kepada pendidikan yang membedakan antara satu negara dengan satu negara, yang memberikan kesan kepada keputusan, termasuk keputusan menutup sekolah dengan lebih lama, yang memberikan kesan kepada anak-anak kita. Jadi sebab itu saya ingat kita tidak menunggu keputusan PISA itu keluar dan terus maknanya baru kita buat planning seterusnya. Saya tidak fikir itu apa yang kita sedang lakukan di kementerian. Sebaik saja selesai dan maknanya pandemik itu berlalu, kita telah pun mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan membuat persiapan untuk maknanya PISA yang seterusnya. Jadi apa langkah kita? Kita selepas saja hentaman pandemik itu kita lihat, kita plan semula keciciran pelajar ini. Pertama, kita laksanakan program pengukuhan literasi dan numerasi. Kita mobilisasi semula, maknanya dari segi akses pendidikan itu, melihat kadar keciciran, dan ada negeri-negeri yang mencapai maknanya kadar keciciran SIFA dan sebagainya. Kita juga lihat post pandemik ini dengan melancarkan satu dasar yang sangat penting, dasar pendidikan digital. Ini fokus kita ketika ini, melihat kepada perkembangan hala tuju negara, dan juga kita tidak boleh compromise dalam konteks melihat bahawa tak mungkin kita boleh lagi ketinggalan selepas ini. Apa saja yang berlaku, hentaman apa pun yang berlaku, anak-anak kita tidak boleh lagi ketinggalan dengan adanya dasar pendidikan digital ini. Jadi fokus kita sekarang selain daripada soal STEM, soal TVET, bahasa Inggeris, pengukuhan bahasa Melayu, adalah soal bagaimana memperkukuhkan dasar pendidikan digital dalam negara. Ya, dasar pendidikan digital ini ada juga yang melemparkan beberapa kritikan. Misalnya mereka kata tidak realistik. Cuba bagi saya yang pujian pula. Asyik kritik je dia. Ada dua soalan yang saya kritikan ni. Kita mula dengan kritik dulu. Sebab dia amanah besar. Amanah besar. Yang menyatakan bahawa apakah KPM mempunyai perancangan yang teliti, sebab kita tahu bahawa banyak tempat-tempat misalnya di Sabah dan Sarawak berdepan dengan satu realiti dari segi akses kepada internet dan sebagainya kan. Jadi bagaimana nak dilaksanakan program pendidikan digital tadi kan, dalam keadaan kita berdepan dengan kekangan. Betul. Saya tidak boleh nafikanlah kritikan itu dan expectation dan juga barangkali harapan tentang dasar pendidikan digital. Tapi saya perlu tegaskan, kita ada teras kita. Teras yang memastikan bahawa dasar ini diperkukuhkan melalui teras ini. Jadi sebab itu bila Datuk Seri sebut tentang internet connectivity, ia tidak boleh jadi tugas Kementerian Pendidikan semata-mata, ia harus merentas kementerian. Sebab itu kita melaksanakan maknanya perbincangan, pengukuhan, infrastruktur dan infostruktur ini dengan Kementerian Digital dan Komunikasi. Ya. Kemudian dalam memperkukuh juga guru-guru kita, kita ada teras kita memastikan guru fasih digital, murid fasih digital, pemimpin dan pentadbir digital yang kompeten. Jadi dengan industri juga kita perlu laksanakan proses untuk pengukuhan ini. Yang menariknya Datuk Seri, kita ada kumpulan yang kita kenal sebagai Jauhari, Guru Jauhari Digital. Jadi kumpulan guru ini akan membantu guru-guru lain untuk memperkukuh dasar digital ini. Jadi guru Jauhari Digital ini yang sedang kita perkukuhkan ini akan kita sentiasa maknanya meningkatkan keupayaan dan kompetensi mereka untuk menjadi lebih besar kumpulannya.
Saya tidak fikir guru-guru kita menghadapi masalah besar dalam soal digital ni. Maknanya pengalaman pandemik. Ya. Ya. Masa pandemik kita buat, maknanya pendidikan itu, digital itu tanpa dasar. Jadi yang ini kita ada dasar. Jadi maknanya lebih kukuh, lebih terancam dan lebih terangkum. Jadi sebab itu saya fikir dasar ini mesti maknanya disegerakan dalam konteks memenuhi keupayaan-keupayaan itu, memperkukuh trust-trust itu, dan pastinya soal infrastruktur ini mesti juga kita angkat. Dalam masa yang sama, pelantar ada 5 kita. Maknanya kita sudah ada pelantar kita sendiri yang menyaksikan bahawa keupayaan guru-guru kita memasukkan bahan-bahan pengajaran ini tanpa internet connectivity. Jadi ia boleh diajar dan dibekalkan dalam peranti untuk menjadi bahan pengajaran guru-guru di mana saja mereka berada. Jadi internet itu satu kendala, tetapi dalam masa yang sama alternatif itu juga sudah kita sediakan. Dia akan datang tak perlu bawa beg lagi Wabi Oh, saya, bawa tab je? ya, kita sudah ada sekolah rintis ke arah itu, Datuk Seri. Kita ada 10 buah sekolah di Negeri Sembilan yang sedang rintis ke arah itu. Maknanya menggunakan sepenuhnya peranti dalam bilik darjah. That's amazing, bagus. Okey, kita cerita tentang hardware kata ni. Digital ni hardware. Ya, lah, betul. peranti. Sekarang saya nak cerita pasal hardware. Yes. Menteri ada perkenalkan konsep pendidikan manusiawi untuk memastikan semua anak-anak bangsa kita mendapat kualiti pendidikan yang lebih baik. Kerana mendidik ini satu benda yang everlasting, yang mempunyai pulangan yang positif pada negara kita. Jadi boleh tak Wabi terangkan dari segi, kalau nak guna istilah pedagogi ke, matlamat ke, fokus dan sebagainya, supaya rakyat boleh faham bahawa fokus kita sekarang ini selain daripada digital, kita juga ambil berat tentang aspek manusiawi ini. Saya mulakan begini, Datuk Seri, soalan Datuk Seri itu. Sebelum jadi menteri ni, maknanya tugas selama-lamanya saya adalah ibu. Ya. So 5 anak saya adalah dalam aliran perdana Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahniah anak dapat tahfiz Quran. Lega. Tapi tugasnya lebih mencabar untuk menjaga hafazan Quran itu kerana menjadi hamalatul Quran ini sangat besar cabarannya. Dan ia menjadikan bahawa kelima-lima anak saya ini adalah internal audit untuk saya. Maknanya apa yang sedang mereka lalui adalah penilaian yang penting untuk saya. Maknanya keberkesanan kurikulum itu, keberkesanan sistem itu dan sebagainya. Jadi kalau ada yang pertikai soal DLP, soal tahfiz ini dan sebagainya, jadi saya tahu apa yang anak-anak saya lalui dan maknanya ada kita boleh lihat refleksi itu. But dalam soal pendidikan ini, saya sentiasa percaya bahawa pendidikan ini adalah asasnya adalah kasih sayang. Itu memang asas. Sebab itu, Datuk Seri, makam tertinggi dalam pendidikan ini adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada guru, cinta kepada murid dan cinta kepada ilmu pengetahuan ini. Ya? Sebab itu, tiap kali dalam sesi saya dengan guru-guru dan dengan anak-anak murid, saya akan beritahu beginilah. Ini bukan untuk Datuk Seri. Ini maknanya ilmu. Makam tertinggi dalam pendidikan itu. Kalau bergerak, peruntukkanlah untuk sekolah penyelenggaraan, tandas dan sebagainya. Bagus. Jadi bila makam tertinggi dalam pendidikan itu adalah cinta, maka sisi pendidikan itu harus ada manusiawi. Dan pentadbirannya harus manusiawi juga. Sebab itu bila ada isu-isu yang maknanya hari ini kita tak boleh lagi bersifat business as usual, ya, akan ada benda yang sentiasa diviralkan dan cepat diviralkan. Betul. Dan itulah konsepnya sekarang ni TVTS lah, tak viral tak settle, TVTS. Ya? Jadi kita nak hadapi dunia yang sangat cepat, post normal ini. Jadi sisi manusiawi kita lagi kena kuat. Sebab tu saya lihat, Datuk Seri, bila kita cakap tentang dasar pendidikan digital pun, manusiawi itu harus diterajui oleh guru. Kita punya cabaran besar adalah melihat bagaimana AI mengambil alih sisi pendidikan. Tetapi peranan guru masih penting. AI tak boleh bagi sisi manusiawi itu. Hanya guru saja yang boleh bagi sisi manusiawi itu. Sebab itu dalam konteks kita melihat bagaimana kita menyusun agenda manusiawi ini adalah soal akses.
Saya bagi contoh Datuk Seri bagaimana kita memperkukuh akses anak-anak kita yang tidak berada dalam mainstream arus perdana sekolah. Jadi kita wujudkan sekolah dalam hospital. Kita ada 17 sekolah dalam hospital. Sekolah dalam hospital. Sekolah dalam hospital Datuk Seri. Jadi anak kita keuzuran macam mana pun dia masih boleh pergi ke sekolah. Tapi dia tidak, sistemnya tidak seperti sekolah biasa. Mesti ada unsur kecindan, ya, maknanya didik hibur dalam soal maknanya mendidik terapi, ya, anak-anak di hospital. Kita ada sekolah bimbingan jalinan kasih untuk anak-anak yang tidak ada dokumen, yang bukan warga negara, yang sedang menguruskan dokumen-dokumen pengenalan diri mereka. Dan sekolah ini telah pun kita kembangkan sebagai program, termasuk satu lagi selain daripada di Chowkit adalah di Kota Kinabalu, Sabah. Dan program ini SBJK ini kita boleh gerakkan di semua negeri sebenarnya kalau ada keperluan, maknanya untuk mengurus isu-isu seperti itu. Ya. Kita ada sekolah integriti, sekolah dalam penjara. Ini amazing bagi saya sebab dalam penjara juga kita mahu pastikan anak-anak kita terus mendapat akses peluang belajar itu walau apa pun kesalahan mereka yang dilakukan dalam penjara itu. Kita ada sekolah K9, K11 khusus untuk menangani isu-isu berkaitan dengan pendidikan anak orang asli dan juga anak orang miskin. Ya. Yang ini saya fikir peluasan itu berlaku dengan sangat baik dalam konteks peluasan itu memastikan akses mereka daripada darjah prasekolah sehingga tingkatan 5 dijamin pendidikannya sehingga habis. Begitu juga dengan pengukuhan-pengukuhan yang kita buat di peringkat TVET misalnya. Dia ada satu mentaliti yang sedang kita kena tangani Datuk Seri soal TVET ini. Sama juga dengan tingkatan 6, yang mana saya dapati ada beberapa pandangan yang melihat bahawa anak-anak yang masuk aliran TVET dan tingkatan 6 ini dilabel sebagai anak-anak yang tidak ada masa depan dalam akademik ataupun tak layak masuk universiti. Ini kita tak boleh terima. Kerana TVET ketika ini sedang menjadi hala tuju negara. Jadi TVET bukan pilihan kedua. TVET adalah hala tuju negara. Jadi kita kena angkat TVET ini bukan dengan menyisihkan mereka dan memberikan label-label seperti itu. Termasuk tingkatan 6. Sebab itu kita buat rebranding tingkatan 6 ini. Kita tak panggil tingkatan 6, kita panggil Pra-Universiti Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana kita mahu dilihat bahawa pendidikan tingkatan 6 ini adalah pendidikan teras dalam negara. Kerana mereka pergi menghadapi peperiksaan paling susah dalam negara. Dan kelayakan untuk peperiksaan mereka ini adalah kelayakan yang diiktiraf oleh dunia. Ya? Jadi sebab itu saya fikir perubahan sikap penting. Macam mana kita nak anjak TVET ini kerana kita sedang melatih dan mengasuh kepakaran dalam negara. Jadi sebab itu tak boleh label begitu. Sebab itu anjakan-anjakan dalam pendidikan ini mesti segera dibuat. Mutu pendidikan itu diangkat dalam konteks dalam melihat kepada keperluan dalam negara juga. Sedang kita susun ke arah itu. Baik, begitulah rincinya dan jelas pelbagai inisiatif. Saya pertama kali dengar sekolah dalam penjara ni. Dah lama sekolah? Dah lama dah. Datuk Seri kita ada 11 semuanya. Sekolah dalam hospital. Kita panggil lagi sekali saya cerita satu-satu boleh? Ya, kita memang tak ada banyak masa ni. Dan pada saya itu satu perkara yang sangat-sangat menyenangkan bahawa dalam konteks pendidikan negara kita nampaknya tidak ada yang tercicir. Baik, saya akan berhenti sebentar untuk perbincangan yang lebih hangat. Kita kembali ke the band The Mezzo. Kita teruskan lagi perbincangan dengan berjemput pula soalan-soalan daripada audiens. Saya pun tak tahu soalan-soalan ini panas ke sejuk, tetapi ada segmen terus daripada studio kita ada tetamu yang berminat untuk bertanya kepada Bapak Menteri. Dipersilakan. Soalan pertama. Ya, sebutkan nama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq daripada Persatuan Alumni Fellow Perdana.
Soalan saya kepada Puan Ferdinand pada malam ini ialah dalam untuk melaksanakan dasar pendidikan digital, saya dapati bahawa tekad kementerian untuk memastikan bahawa usaha-usaha untuk mencapai hasrat tersebut tercapai adalah fokusnya lebih kepada murid-murid. Apakah usaha dan fokus rancangan daripada kementerian sendiri untuk memastikan bahawa isu bebanan guru, tugasan-tugasan guru yang mana guru terpaksa melakukan tugas-tugas clerical di sekolah dapat dikurangkan melalui pelaksanaan digital ini? Kerana saya dimaklumkan bahawa KPM ada satu platform iaitu Delima, tetapi ia tidak menyeluruh dan tidak membantu guru dalam mengurangkan bebanan guru untuk menyiapkan tugasan RPH serta tugasan-tugasan clerical yang lain yang mana terpaksa menjadi tanggungjawab guru sebahagiannya. Dan soalan saya, apakah perancangan Puan Fardina untuk memastikan bahawa isu yang telah berlanjutan ini untuk penggal-penggal yang sebelumnya oleh menteri-menteri yang memegang portfolio pendidikan sebelum ini dapat diselesaikan sewaktu Puan memegang portfolio pendidikan ini? Terima kasih. Ni dia ada soalan yang begitulah dia tidak adil selalunya time kita je semua kena selesaikan Ya. Dia Expectation very high Ya. tapi saya ingat itu adalah cabaran yang saya fikir sangat baik untuk kita diberikan kesempatan apabila menerajui kepimpinan hari ini. Dan saya kalau boleh saya maknanya pergi sedikit secara kronologi Datuk Seri berdasarkan soalan tersebut, dimulai dengan RPH itu. Sebenarnya RPH ini antara langkah awal yang saya umumkan sewaktu di peringkat awal Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan beban guru, iaitu RPH ini kita kembali kepada asal. Ya, maknanya ia hanya tertumpu kepada benar-benar asas kepada rancangan pengajaran harian itu sahaja. Dan sebenarnya dasar pendidikan digital ini dia tidak hanya fokus kepada anak murid sahaja. Sebab tu saya kata tadi teras kita tadi ada 6 teras itu, satu untuk murid, yang lain itu selain daripada yang kedua adalah guru fasih digital, pentadbir dan pemimpin digital ini. Yang ini yang kita fokuskan kepada kompetensi guru-guru kita. Sebab tu saya sebut juga tadi tentang kewujudan guru jauhari digital yang sebenarnya adalah kumpulan guru yang akan membantu dalam soal kompetensi ini. Jadi soal pendidik digital ini bagi saya sangat crucial. Sebab itu kita ambil peranan yang sangat signifikan ketika ini, memastikan guru-guru kita ini benar-benar fasih digital yang benar-benar kompetensinya itu telah pun kita susun dalam peringkat-peringkat maknanya asas, intermediate sederhana dan juga guru jauhari digital sebentar tadi. Kita ada lebih kurang 76% Datuk Seri guru intermediate ini yang perlukan lonjakan untuk menjadi guru jauhari digital yang sebenarnya kompetensi mereka ini hanya memerlukan beberapa konteks lagi supaya mereka dapat menjadi guru jauhari digital. Jadi kita sangat positif ke arah itu. Dan begitu juga dengan Pelantar Delima. Kalau boleh saya kongsikan juga, kalau kita ada rekod penggunaan Pelantar Delima ini untuk setiap negeri sebenarnya. Jadi sebenarnya penggunaan ini melebihi 90%, maknanya penggunaan oleh guru. Ya. Yang kita nak anjakkan lagi dan lonjakkan lagi adalah dari aspek murid menggunakan Pelantar Delima ini. Jadi sebenarnya kebanyakan guru kita telah pun mempunyai kepakaran fasih dan telah pun biasa menggunakan Pelantar Delima ini dengan sangat baik. Dan apatah lagi menuju maknanya dasar pendidikan digital ini yang harus kita angkat dengan lebih jauh lagi dasar pendidikan digital ini dalam konteks yang saya sebut tadi terasnya itu. Yang saya yakin dan pasti bahawa semua pihak akan menyambutnya kerana selain daripada melihat kepada sudut penggunaan digital itu, soal manusiawi itu, tapi sebenarnya ada ada kesan dan implikasi kepada beban guru. Dan ini adalah ongoing komitmen kita. Kita sudah umum 7 langkah, maknanya ongoing itu yang kita namakan keseluruhan beban guru ini di bawah kesejahteraan guru. The well-being of the teachers. Sentiasa menjadi keutamaan kita. Jadi ongoing ini sentiasa ada inisiatif-inisiatif lain
yang akan kita maklumkan dari semasa ke semasa soal mengurangkan beban guru ni. InsyaAllah. Kesejahteraan satu prinsip dalam Ya. Malaysia Madani. Ya. Yap, okey. Soalan seterusnya ada? Ada yang berminat untuk bertanya kepada Menteri secara terus? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik YB, ada satu soalan berkaitan dengan sidang akhbar sebelum ni, berkaitan dengan KPM akan menubuhkan satu sekolah khas kepada golongan orang miskin. Jadi ramai orang kata apa, memberi pelbagai kritikan lah dari segi pelaksanaan sekolah tersebut pada tahun ni. Jadi apakah pandangan daripada pihak YB sendiri, sebab ada orang kata ia boleh membawa satu sistem kasta yang terbaru bagi negara kita. Jadi apa respon YB? Terima kasih. Saya tidak fikir ia adalah soal kasta, selama ini pun dalam sistem sekolah kita memang ada tumpuan-tumpuan aspek soal akses itu diberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar B40. Tapi apa bedanya yang sedang kita rintis ini, ya? Yang sedang kita rintis sekolah ini harus berbedalah dengan konsep-konsep yang sudah sedia ada, seperti kemasukan ke SBP, kemasukan ke sekolah-sekolah tertentu. Tapi yang ini memang kita bagi penumpuan dalam soal akses dia. Maknanya dia nak ke sekolah ini, maknanya ada logistik, maknanya ada kenderaan yang boleh membawa mereka ke sekolah. Yang kedua adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, inilah full bantuan. Kita ada 18 kita panggil sebagai konteks bantuan untuk anak-anak ke sekolah ini. Maknanya apa saja yang kalau boleh saya kongsikan, soal misalnya baju seragam, soal bencana dan sebagainya. Tapi sekolah ini dia akan bagi tumpuan sepenuhnya kepada anak-anak yang dari segi bantuan itu diperlukan dalam konteks memastikan ia adalah bantuan yang benar-benar mencapai maksud untuk pendidikan itu. Masih rintis. Apa maksudnya? Maknanya kita masih lagi teliti apakah konteks-konteks ini dan konsep-konsep ini yang tidak ada dalam sekolah-sekolah kita sedia ada. Sebab itu bagi saya, apa pun maknanya konteks dalam memastikan jenis sekolah dan sebagainya ini, yang kita nak pastikan adalah jaminan akses. Kedua, kita tak nak ada kasta dan ranking ini. Ini bukan pendidikan. Ya. Pendidikan ini adalah soal menyantuni semua. Ya. Dan yang terpinggir itu mesti diberikan ruang. Jadi soal ruang ini yang kita nak angkat. Maknanya mereka ada ruang untuk sambung belajar. Saya pengalaman setahun ni Datuk Seri, ya. Saya ingat pengalaman saya daripada Sabah, Sarawak dan Semenanjung melihat isu sekolah daif, melihat anak-anak terpinggir, melihat anak-anak yang dinafikan persekolahan kerana isu-isu kemiskinan misalnya. Memang memberikan kesan yang cukup besar kepada saya. Kami ada satu perjalanan kami itu adalah ke Pulau Beluru, Kelantan. Pulau Beluru ini, saudara saya sekalian, ya, adalah gugusan 14 pulau. Ya, di Kelantan ini, dan tidak ada akses lain melainkan anak-anak ini harus ke sekolah dengan menaiki bot. Seorang anak satu hari RM30 hanya untuk ke sekolah. Jadi anak-anak tak ke sekolah. Hanya berapa persen saja anak-anak untuk kos bot itu. Dan apabila kita buat keputusan untuk melaksanakan sekolah itu sebagai K11, ya, sekolah khas untuk menangani isu-isu kemiskinan, ya. Jadi menyebabkan kita membuat anjakan yang besar dalam kehidupan anak-anak ini kerana mereka tidak perlu lagi maknanya keluar daripada pulau itu hanya untuk mendapatkan pendidikan maknanya di luar pulau itu. Mereka boleh dapat pendidikan itu daripada prasekolah hingga sekolah menengah di pulau itu. Sebab itu saya fikir kita kena lihat dalam kerangka yang lebih besar. Kita tidak, pendidikan ini kena sentiasa ada keinsafan bahawa ada yang terpinggir kerana demografi, ada yang terpinggir kerana kemiskinan. Sebab itu antara perkara yang kita beri tumpuan juga adalah kemiskinan multidimensi ni, Datuk Seri. Sebab namanya kemiskinan multidimensi, maka penyelesaiannya adalah multi solusi.
Dia tak boleh ada satu saja wajah solusi itu. Dia mesti multi. Sebab kita sedang berhadapan dengan apa? Kemiskinan malnutrisi misalnya. Di Pulau Beluru, klasik case. Semua kemiskinan jenis malnutrisi itu kita temui. Kemudian kemiskinan peranti, itu satu jenis kemiskinan yang harus kita tangani. Kemiskinan ruang, sebab itu saya kata tadi, kemiskinan ruang. Pandemik menyaksikan anak-anak kita maknanya terpinggir hanya kerana tidak ada ruang untuk belajar. Tidak ada ruang untuk belajar. Ya? Jadi sebab itu, sekolah khas ini ada kesempatan untuk kita melaksanakan penambahbaikan kepada ruang dan akses mereka itu. Datuk Seri bayangkan 2023 yuran PIBG sekolah tersebut dibayar oleh ibu bapa menggunakan buah kelapa. Buah kelapa dikutip daripada ibu bapa oleh guru-guru sebagai yuran PIBG, dihantar ke tanah besar maknanya di pekan, dijual dan duit itulah digunakan untuk aktiviti di sekolah. Jadi 2023 ya, saya tak boleh bayangkan apa lagi maknanya perjuangan dalam pendidikan ini kalau tidak adalah untuk memastikan akses ruang dan peluang yang sama untuk anak-anak kita ini dalam konteks memastikan pendidikan itu sampai kepada di mana saja, di pojok mana anak kita berada, pendidikan itu harus sampai. Jadi sebab itu saya kata, jangan ada tanggapan-tanggapan yang begitu. Bagi kami ruang untuk kita lihat bagaimana proses pendidikan ini, boleh kita beri ruang yang sama, padang yang rata untuk anak-anak kita bersaing dan memberikan lebih banyak potensi dan melihat ansur maju anak-anak kita ini dengan lebih baik. Akhirnya, yang kita mahukan adalah pendidikan yang holistik. Kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan kita. Maknanya mengangkat darjat, mengangkat karamah insaniah, human dignity anak-anak ini dalam konteks jasmaninya, rohaninya, emosinya, inteleknya. Jadi dia memerlukan ruang dan komitmen daripada pihak kita untuk melihat kemiskinan multidimensi ini dengan wajah solusi yang pelbagai supaya ruang itu dapat kembalikan kepada mereka, khusus untuk mereka mendapat pendidikan yang sama. Wow, sangat mengesankan apa yang telah dijelaskan ataupun diceritakan oleh Fadlina. Sampai begitu sekali keadaan realiti di bawah ini. Saya nak ambil lagi beberapa isu yang penting untuk kita tangani ataupun untuk rakyat tahulah. Kerana kita tahu bahawa polemik kaum agama ni semakin serius dan dia mempengaruhi pemikiran masyarakat. Kalau kita lihat pasca PRU 15, tidak tertinggal juga anak-anak muda yang kurang pengetahuan tentang politik dan sebagainya. Mereka terpengaruh dengan social media, TikTok, yang sangat mengesankan juga warga pendidik, ya, yang pada saya memainkan peranan yang sangat penting juga dalam menyampaikan maklumat. Kerana kita tahu dalam seharian itu, masa anak-anak ni lebih juga di sekolah bersama-sama warga pendidik. Dan kita lihat ada semacam satu kebimbangan bila melihat PRU, kemudian pilihan raya negeri. Ramai juga daripada di kalangan guru-guru dan warga pendidik ini agak ekstrim menyokong parti-parti lawan ini. Jadi apakah menteri sendiri bimbang dengan keadaan ini atau mempunyai perancangan untuk mengekang fahaman yang ekstrim atau sentimen yang sangat ke kanan ini, ya? Dan tentunya ini dia jadi tidak profesional bagi pendidik yang termakan pula dengan dakwah-dakwah dan propaganda yang songsang daripada media sosial dan juga mempengaruhi anak-anak itu di sekolah. Jadi bagaimana menteri melihat isu ini? Saya daripada awal saya sentiasa dalam konteks ini kecenderungan siasah ini saya selalu sebut kepada guru-guru bahawa apapun pilihan mereka, apapun kecenderungan siasah mereka, saya tidak ada masalah. Tetapi apa yang mereka sampaikan kepada anak-anak murid itu, yes, itu concern utama saya. Kerana bagi saya seorang pendidik, ya, seorang guru yang maknanya memaknai keseluruhan pendidikan
dan memahami proses maklumat, pencerdasan, proses memastikan soal-soal nilai itu harus mendahulukan itu daripada kecenderungan siasat. Jadi sebab itu bagi saya dalam konteks hari ini, apabila ramai yang menyebut terkesan dengan keputusan-keputusan khususnya yang dibuat oleh anak-anak muda yang barangkali membuat keputusan dalam masa yang cukup singkat berdasarkan TikTok dan sebagainya. Saya fikir pendekatan itu telah kita ambil daripada awal, melihat kepada apa yang kita nak isi kepada generasi ke hadapan. Datuk Seri Samsul Iskandar, saya ingin membuat penegasan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia memandang tinggi soal pendidikan karakter. Ya. Sebab itu, apabila kita sebut tentang pendidikan karakter ini, dia harus menterjemahkan apa yang kita hasratkan dalam konteks melihat anak bangsa kita. Nilai, jati diri, soal pemikiran, soal bagaimana mereka akan menjadi pelapis kepada kepimpinan negara. Sebab itu pendidikan karakter bangsa ini kita dahului dengan hasrat kita melihat kepada dalam pengisiannya bukan saja soal nilai-nilai tetapi juga literasi demokrasi, asas hak kewarganegaraan itu dan juga simulasi-simulasi berkaitan dengan pilihan raya. Ya. Jadi penegasan itu kita buat semasa pendidikan karakter bangsa untuk tingkatan 6 dan hari ini untuk tahun ini kita turunkan lagi bermula dengan tingkatan 4 kerana mereka akan jadi pengundi pada masa akan datang dalam tempoh tertentu. Jadi soal pendidikan karakter bangsa ini bagi saya cukup kritikal. Bagaimana kita melihat Malaysia ini dalam konteks yang kepelbagaian itu tetapi dalam bingkai kesatuan. Ini yang kita nak Malaysia ini diterjemahkan, bukan dalam konteks ekstremisme yang bagi saya cukup melampau. Ada dalam konteks tertentu yang mesti kita tangani dengan pendidikan dan penegasan-penegasan yang kita kena buat. Sebagai contoh, soal perkauman ini, ya, bagi saya ia jauh terpesong dari apa yang kita hasratkan dalam pendidikan. Melihat pendidikan ini adalah merentas. Sekolah-sekolah kita ni harus dilihat sebagai sekolah yang mengangkat bahasa Melayu, perpaduan, kaum dan juga isu-isu pendidikan yang bukan sahaja melihat kepada segmen-segmen tetapi juga harus dilihat dalam konteks bagaimana pendidikan ini membina Malaysia dengan lebih baik. Dan refleksi ini maknanya kehadapan. Apabila orang bertanya tentang Malaysia, Datuk Seri, macam mana kita portray rakyat Malaysia ini? Barangkali kita ada jawapan yang sangat baik untuk menerangkan bagaimana rakyat Malaysia ini, karakternya, jati dirinya. Ya? Dan orang akan berkata, refleksi rakyat Malaysia inilah kepada gurunya. Guru yang jauhari, guru yang bestari, gurunya yang memang insani, gurunya yang manusiawi. Sebab itu, ada satu puisi yang saya ingat sangat menarik. Taufik Ismail menulis tajuk puisi ini, Malu Aku Menjadi Orang Indonesia. Yang menggambarkan betapa dia merasa terkesan dengan sikap dan akhlak ketika itu yang bagi dia menyebabkan dia menulis puisi itu. Begitu juga dengan Mokhtar Lubis yang menulis tentang karakter orang Indonesia ini. Yang akhirnya menuju kepada soal bagaimana orang melihat pembinaan karakter-karakter ini. Jadi bagi saya, Datuk Seri, saya tidak kompromi soal pendidikan karakter ini. Saya tak kompromi soal bagaimana kita melihat generasi Malaysia akan datang. Sebab itu kita bagi penegasan awal soal pendidikan karakter ini. Dan ia harus berlaku dalam konteks merentas semua kaum, bangsa dan agama. Sebab tu camp, kita panggil camp pendidikan karakter bangsa ini, syaratnya mesti merentas kaum. Jadi mereka dihimpunkan dalam satu camp, dia kena selesaikan isu-isu itu dalam kelompok merentas kaum dan bangsa dan agama. Kalau bila kita ada modul tentang kewarganegaraan, mereka kena bincang. Bila kita ada modul tentang simulasi tentang pilihan raya, mereka kena bincang bagaimana ia harus ditangani dalam isu-isu ini. Walaupun barangkali isunya setahun sekali je, Datuk Seri, ketika kempen pilihan raya je perkauman ini. Tetapi bagi saya, walaupun ia setahun sekali mungkin muncul, tetapi kita harus preempt. Setiap sudut itu boleh maknanya membakar jiwa dan membakar kepercayaan antara satu sama lain. Yang kita tak boleh bagi ruang langsung dalam konteks pendidikan dan juga Malaysia. Say no to Racism,
Extremism, absolutely. Baik, masa sangat mencemburi kita, tapi saya mesti tanya soalan ini sebab ini soalan politik. Canggung lah kalau menteri sebagai ketua wanita keadilan tidak kita tanya ruang ini dari segi politik. Kita lihat dalam PRU 15 ada pilihan raya negeri, sokongan pengundi wanita Melayu untuk menyokong keadilan, PH itu nampak merosot. Jadi bagaimana strategi wanita keadilan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Fadlina untuk mendapatkan semula momentum, win their minds and their hearts, menangi hati mereka, memikat pemikiran mereka supaya kembali melihat bahawa keadilan dan kerajaan madani ini merupakan satu pasukan yang betul-betul jujur dan ikhlas untuk mengangkat martabat dan harakat Islam negeri Melayu. Saya ingat saya mengenali keadilan ini walaupun daripada Datuk Seri Samsul Iskandar, tapi Datuk Seri Samsul Iskandar tak pernah invite saya masuk keadilan secara formal lah. Ya. Tapi tu jadi menteri okey. Salut. Tapi saya daripada awal sebagai pemain ataupun aktivis selama 20 tahun bersama keadilan ini sebelum saya membuat keputusan masuk secara rasmi ini. Jadi 20 tahun itu saya telah melalui proses pendewasaan dalam keadilan sebenarnya. Dan proses itu berlangsung daripada jalanan sehinggalah ke pentas-pentas pilihan raya berkempen. Dan saya ingat kempen pertama saya adalah di Lembah Pantai untuk Nurul Izzah. Dan seterusnya sehingga menjadi senator dan seterusnya menjadi ahli parlimen dan menteri hari ini. Jadi perjalanan itu panjang. Ramai yang tidak tahu. Ramai yang ingat saya sangka saya masuk dan terus jadi ahli parlimen dan menang dan terus jadi menteri. Tidak. Tapi perjalanan saya itu sangat panjang sebelum saya buat keputusan yang bagi saya merubah 360 darjah hidup saya ketika ini. Apa pengalaman penting? Apa pengajaran dan kenapa maknanya dinamika keadilan, ideolog keadilan ini kita pertahankan dan ia tidak boleh kita kesampingkan dalam mana-mana pilihan raya. Pertama, kerana kita sangat yakin dan percaya bahawa ia adalah sebuah parti yang mengangkat multiracial. Jadi keberagaman itu, multiras itu adalah teras kita. Jadi saya tidak fikir saya harus kompromi dalam soal itu. Tetapi dalam masa yang sama, kita pertahankan soal bahasa Melayu. Kita pertahankan soal Islam. Jadi, di mana tidak Islamiknya kita, kalau kita dalam dasar, dalam perlembagaan kita, memang kita mengangkat soal-soal itu. Ya? Jadi, mustahil untuk saya memilih keadilan kalau tanpa dasar-dasar itu dan teras-teras itu. Saya sangat yakin bahawa kehadapan ini, parti yang kali semasa hadapan ini adalah parti yang benar-benar mengangkat soal teras-teras dalam masyarakatnya. So teras masyarakat adalah multiras, teras masyarakat adalah bahasa Melayu, teras masyarakat adalah soal Islam dipertahankan sebagaimana dalam perlembagaan dan sebagai seorang Islam. Jadi pengalaman pilihan raya itu menyaksikan kita juga bekerja dengan dinamika yang berbeda. Kumpulan yang jauh berbeda dengan kita. Dengan dinamika mereka di akar rumput yang saya percaya bahawa wanita keadilan juga mempunyai dinamika itu. Dan saya maknanya melihat bagaimana wanita UMNO bekerja, of course, dalam Wanita Pakatan Harapan secara keseluruhannya. Tetapi 2024 ini kita mulakan dengan misi banjir. Ya, maknanya kita terajui sebuah misi yang cukup besar untuk 3 negeri yang saya sangat yakin bahawa aktivisme asas kepada keadilan ini adalah kekuatan mereka di akar rumput. Jadi pengumpulan tenaga sukarelawan, tenaga wanita, koordinasi maknanya misi ni di peringkat wanita adalah untuk memastikan bahawa wanita ni kuat di akar rumput dengan ada misi yang jelas. Maknanya misi banjir, fokus. Selepas ini kita akan ada misi back to school, fokus. Ya. Jadi mereka ini harus berada di mana rakyat memerlukan mereka. Jadi seruan kita apa? Di mana ada keperluan rakyat, di situ wanita keadilan harus berada dan serve khidmat kebaktian mereka untuk rakyat. Jadi kalau dalam wanita UMNO dia ada JR. Ya. Kalau keadilan ada apa?
Monitor kat dia lah. Kita ada lawa, asak, bangkit. Lawa, asak, Bangkit. bangkit. Itu apa? Law. Ha? Lawa, asak, bangkit. Ha. Lab. Baik, saudara-saudari sedang penonton, kita di minit-minit akhir Suara Anak Madani bersama tokoh wanita yang kalau sepanjang 1 jam tadi kita mendengar coloteh beliau memang nampak tegas, ya, bersungguh-sungguh dan disimpulkan dengan lawa, asak, Bangkit. bangkit. Ya. Mungkin ada 1 minit pesan buat rakyat Malaysia. Saya fikir saya suka untuk ulang seperti mana yang saya sebut tadi dalam setiap penghujung pesanan saya, bahawa makam tertinggi dalam pendidikan adalah cinta. Dan cinta ini harus maknanya apa pun soal islah, reformasi yang kita nak laksanakan dalam pendidikan ini harus bermula dengan cinta. Dan saya sangat percaya bahawa apabila kita melaksanakan dan menterjemahkan cinta ini dalam institusi pendidikan, banyak perkara yang kita boleh lakukan. Sebab itu dalam masa yang sama keinsafan melihat maknanya sisi-sisi lain yang kita kena terjemahkan dalam konteks mutu pendidikan, anjakan dan reformasi pendidikan dan kurikulum kita ini harus dilaksanakan bersama. Jadi saya mohon untuk semua untuk mendukung ekosistem pendidikan ini dan juga memberikan sokongan penuh kepada usaha yang sedang kita laksanakan. Saya tidak ada masalah untuk mendengar semua kritikan, tak ada masalah. Hingga setakat ini pun kita raikan semua pandangan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita nak menterjemahkan dalam konteks maknanya secara pelaksanaan itu dan meningkatkan mutu negara pendidikan negara itu. Jadi jangan lupa sertai jerayawara kami khususnya untuk kurikulum kita dan juga jerayawara pendidikan masa depan pendidikan Malaysia yang akan kita turun ke akar rumput untuk mendapatkan input sebanyak mungkin khas untuk pendidikan negara. Baik, itulah nasihat 1 minit daripada Puan Fadlina Siddiq yang bawa Menteri Pendidikan. Cuma dia orang pesan dalam parlimennya garang sangatlah. Itu seksis. Kerana Kenapa kalau saya garang kalau kena... cinta tu dia Kalau macam mana cinta boleh jadi garang? Lain tak ada dapat pun komen itu. Sedangkan mereka lagi teruk kadang-kadang. Sebab cinta dia tak boleh garang. Tapi kenapa kalau saya kena, oh janganlah garang sangat. Janganlah pakai baju merah, nanti nampak garang. Tak tapi boleh saya itu, pakai tak baju boleh pink ni, hari tak ni. boleh ni. Itu samalah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, terima kasih di atas sokongan anda dalam program Bual Bicara Suara Anak Madani. Ini satu platform yang kita akan teruskan dan menjemput pimpinan utama kerajaan dan menyampaikan pandangan mereka secara terus kepada rakyat agar isu-isu yang berbangkit dapat dijelaskan, dapat dicerahkan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan di atas peluang dan ruang dan waktu yang diberikan, sama-sama kita dapat manfaat daripada bual bicara ataupun pandangan yang tentunya datang daripada hati beliau sepanjang 1 jam kita bersama. Sampai kita jumpa lagi, terus menyokong Suara Anak Madani. Dan kita kembali kepada Lisa dengan persembahan daripada The Mezzo. Silakan.